إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat sidang hadirin yang dikasihi sekalian, alhamdulillah dalam kuliah tubuh kita pada pagi ini kita akan meneruskan perkongsian ilmu. Tajuknya berkaitan dengan hadis 40, hadis yang bernombor 41, iaitu mengikut syariat Allah tiang keimanan, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hadisnya berbunyi, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Abdullah bin Al-Amru bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Haditsun hasanun sahihun rawainahu fi kitab al-hujjah bi isnadin sahih. Baik. Hadis ini hadis sahih yang Imam Nawawi riwayatkan daripada kitab Al-Hujjah. Nama penuh kitab Al-Hujjah di sini ialah Al-Hujjah ala tariki suluki tariqil mahajjah. Al-Hujjah ala tariki suluki tariqil mahajjah. Karangan Syekh Abu Al-Fath Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Al-Syafi'i Al-Faqih Al-Zahid. Kitab Al-Hujjah adalah kitab yang menerangkan akidah Ahlussunnah. Ia mengandungi perkara-perkara asas dalam agama yang merupakan kaedah-kaedah ahli hadis. Jadi kitab ini ialah kitab usuluddin, berasaskan kepada kaedah ahli hadis dan sunnah. Baik, hadis yang kita riwayatkan ini, hadis yang ke-41 ini daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum, seseorang kamu tidak benar-benar beriman. La yu'min, tidak benar-benar beriman ataupun tidak sempurna imannya, hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, sehinggalah hawa nafsunya tunduk menuruti ajaran yang aku bawa. Hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, sehinggalah hawa nafsunya tunduk menuruti ajaran yang aku bawa. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, banyak pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini. Muslim ini adalah insan yang sempurna. Sempurna dari sudut mempunyai aspek-aspek kepribadian yang ideal, dan tidak berlaku percanggahan di antara perkataan dan perbuatannya, di antara tindakannya dan pemikirannya. Bahkan dia adalah insan yang mempunyai hati dan lidah yang serasi dengan seluruh anggota badan yang lain. Begitu juga berlaku keserasian di antara akal fikiran dan juga perasaan. Keseimbangan di antara ruh dan jasad tetap wujud. Lidahnya menuturkan keyakinan, manakala akidahnya pula tercerna pada anggotanya. Dan perjalanan hidupnya, tindak tanduknya menjadi lurus, manakala syahwat tidak dapat menguasainya. Bid'ah tidak menjadikannya seorang yang melampaui batas, dan juga keseronokan duniawi tidak mampu melalaikannya. Jadi seluruh kehidupannya adalah berasaskan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, yang sedikit pun tidak mengandungi kebatilan. Perkara inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda meletakkan garis pemisah bagi seorang muslim yang beriman di dalam sabda yang bermaksud,
la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sehinggalah hawa nafsunya mengikut apa yang aku bawa. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hadis ini menerangkan salah satu daripada tuntutan iman, iaitu mestilah hawa nafsunya tunduk dan menurut ajaran yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya dia mengutamakan hawa nafsunya daripada mengamalkan ajaran Islam ataupun mencintai maksiat daripada amal kebaikan, maka imannya tidak sempurna. Ungkapan tidak benar-benar beriman itu berarti imannya belum sempurna, imannya tidak sempurna, imannya masih ada cacat dan timpang. Bukan berarti dia kufur. La yu'min itu bukan bermaksud dia tidak beriman, bukan bermaksud dia kufur. Dia hanya kufur, dia hanya jatuh kufur kalau dia menafi atau menolak mana-mana ajaran Islam. Yang ini dia tidak menolak, dia cuma tidak beramal, maka dia belum sempurna lagi imannya. Dan mujahadah untuk hawa nafsu ini adalah mujahadah yang berat, mujahadah yang tidak tertanggung, kecuali orang yang benar-benar ikhlas, beriman dan mencintai Allah dan Rasul, mencari mahabbatullah dan mahabbat Rasul. Orang-orang ini insya-Allah akan dimudahkan, akan diringankan. Kullun muyassarun lima khuliqa, akan diringankan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, banyak faedah dan pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis ini, walaupun pendek. Mungkin salah satu kefahamannya ialah kita tengok bagaimanakah dengan kita mengikut hawa nafsu kita, kita akan terjebak. Sebab hawa nafsu ini adalah punca maksiat, punca bid'ah, dan punca kita ini berpaling daripada kebenaran. Sesiapa yang mengikut syahwat ataupun membiarkan dirinya dikuasai oleh hawa nafsunya, maka dia dengan mudah akan dipandu ke medan maksiat dan juga ke medan dosa. Serta dia akan tercampak, terjunam ke lembah penyanggahan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang yang melakukan penyelewengan dan bid'ah ini, orang-orang kafir dan orang fasik ini yang menolak kebenaran dan manhaj ini, mereka bertindak sedemikian bukan kerana disebabkan kaburnya kebenaran ataupun tidak berpuas hati dengan kebenaran, kerana kebenaran itu adalah jelas. Innal halala bayyin, telah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan kesamaran juga telah jelas. Tetapi disebabkan oleh dorongan hawa nafsu yang mereka turuti. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Kemudian mereka tidak dapat menerima cabaranmu, wahai Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanyalah mengikut hawa nafsu, dan mereka tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menurut hawa nafsunya yang tidak berdasarkan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, banyak lagi ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang hawa nafsu yang ditaati, Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Begitu juga kalau dilihat mengikut hawa nafsu ini adalah kesesatan, manakala bermujahadah itu adalah kejayaan. Begitu juga kita ni dengan kita menunjukkan kecintaan pada Allah dan Rasulnya ada kelebihan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang kamu sehingga aku menjadi orang yang lebih dicintai dari dirinya, daripada anaknya, daripada seluruh ahli keluarga dan seluruh manusia. Mencintai Nabi daripada seluruh manusia. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apa yang penting bagi kita ialah kita kena bermujahadah untuk mendidik hawa nafsu kita supaya kita dapat menundukkan hawa nafsu kita, dapat menawan hawa nafsu kita daripada kita terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik.
mudah-mudahan iman kita akan menjadi lebih sempurna. Cukuplah setakat itu dulu perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam kuliah yang akan datang. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri dengan doa. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا اللهم اجعل أول من هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما في هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.